Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam ahli jawatan kuasa dan juga para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni tuan-tuan kita dapat menyambung lagi bacaan kitab kita ni tuan-tuan, iaitu kitab berkenaan dengan fadailus sahabah, kelebihan para sahabat, iaitu hadis-hadis yang dimuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari berkenaan dengan kelebihan, keistimewaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma kita tak masuk lagi lah malam ni hadis-hadis yang dimuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita masih di mukaddimah buku kecil kita ni tuan-tuan. Malam ni kita sampai di muka surat yang kelima, membuka muka surat yang kelima, iaitu di bawah tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita nak tahu di bawah tajuk ni tuan-tuan, apa kaitan para sahabat ni dengan akidah kita yang dipanggil dengan nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ialah akidah yang sebenar, yang merupakan pegangan majoriti umat Islam hari ini. Alhamdulillah lah, hari ini tuan-tuan di dunia Islam ni, walaupun ancaman ada, ancaman Syiah, ancaman akidah pemikiran liberal, tapi yang as-sawadul a'zam, yang menjadi majoriti umat Islam hari ini, yang nama dia Ahlu Sunnah wal Jamaah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan orang pertama yang mengungkap istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini selalu kita duk dengar, orang duk sebut lah, setengah-setengah kita duk dengar. Ahli Sunnah wal Jamaah ni diasaskan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pernah dengar tak tuan-tuan? Kan di Malaysia ni antara pergelutan isu-isu akidah ni ialah soal Wahabi, Salafi. Dia kata depa Salafi dengan mazhab Al-Asy'ariyah yang menjadi teras kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah di negara kita ni. Jadi perbalahan ni tuan-tuan, sehingga kadang-kadang tu sampai ke peringkat sikit lagi nak kafir mengkafirkan lah, walaupun taklah jelas sangat, tapi nak ke arah itu satu benda yang tak sihat lah yang sebenarnya tuan-tuan. Jadi di kalangan majoriti di Malaysia ni kita panggil Al-Asy'ariyah, yakni yang ikut pegangan yang diasaskan oleh Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, meninggal pada tahun 330 Hijrah. Jadi kita ada mengaji sifat 20, wujud, qidam, baqa, kan kita mengaji dulu ni zaman sekolah kita dulu. Jadi sifat 20 ni siapa yang mula mengasaskan cara nak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kaedah sifat 20 ni? Orangnya ialah Abul Hasan Al-Ash'ari. Tahun 330 Hijrah dia meninggal dunia tuan-tuan. Seorang lagi Abu Mansur Al-Maturidi, kat tu juga 333 Hijrah menurut setengah qaul. Jadi bila kita sebut tuan-tuan, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah ni diasaskan oleh Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Dia meninggal tahun 330, ataupun Abu Mansur Al-Maturidi tahun 333 Hijrah. Dia buka ruang untuk musuh menyelinap masuk di sana tuan-tuan. Pengalaman saya sendirilah.
Saya duduk berkelahi dengan buat-buat Syiah ni. Pernah sekali saya jumpa dengan Abdullah Hasan, ketua Syiah di bahagian utara, di kedai makan ni. Adalah isu dengan dia tu, jumpa dengan dia tu, gaduh tu. Jadi benda yang dia persoalkan Ahlussunnah apa dia, tuan-tuan? Dia kata Ustaz Lah, dia pada Allah juga. Dia Abdullah Hasan, saya Abdullah Din, dekat-dekat dia pun panggil Ustaz Lah juga. Dia kata Ustaz Lah, dia kata ana heran lah, dia kata macam mana akidah Ahlussunnah ni boleh jadi betul, boleh dianggap sebagai ajaran yang benar, sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari tahun 330 Hijrah dia meninggal dunia. Habis sangat dia lahir bila, tuan-tuan? Walaupun ulama taklah pasti tepat, mungkin 250 kita kata. 250. Maknanya daripada tahun 250 tu, tuan-tuan, nak sampai zaman Nabi SAW, mau ada 240 tahun. Nabi wafat tahun 11. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Jadi daripada Nabi wafat, nak sampai kepada pengasas akidah Ahlussunnah wal Jamaah Abul Hasan Al-Asy'ari, mau ratus tahun. Jadi punya hujah apa, dia kata macam mana boleh ajaran Ahlussunnah ni kita anggap sebagai ajaran yang benar, sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari lahir kurun ketiga. Logik tak, tuan-tuan, cara dia berhujah? Jadi orang hak dengar betul juga. Jadi orang hak duduk di tengah-tengah ni ikut akidah mana? Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kalau kita terima lah kata Abul Hasan Al-Asy'ari yang asaskan dia, bermakna ada masalah lah di sana. Jarak tu jauh sangat. Jadi sebab tu kita kena betul maklumat ni sikit, tuan-tuan. Iaitu akidah yang kita namakan, yang kita berpegang pada hari ini, ulama namakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya nama tu lama dah muncul. Mana kita jumpa, tuan-tuan? Ni Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Habru hadhil ummah. Dianggap sebagai, kalau kepadrian lah yang ada dalam agama kita ni, dialah padrinya, pendeta dalam agama Islam. Ketika menafsirkan ayat yang di bawah ini, iaitu ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Shadaqallahul azim. Ayat ni nak cerita tentang keadaan di hari akhirat kelak. Setelah berlaku kiamat, apa yang berlaku pada ketika itu. Jadi Allah kata apa? Esok ni, pada hari kiamat esok ni, akan ada dua golongan manusia ni. Satu golongan tabyaddu wujuh, wajah mereka putih, bersih, berseri, segak, bukan main depa ni di hari akhirat kelak. Dan satu kumpulan lagi, wa taswaddu wujuh, wajah depa hitam legam. Sehinggalah ke akhir ayat. Hitam tu Allah Subhanahu wa taala kata kat depa, akafartum ba'da imanikum, adakah kamu kufur lagi setelah kamu beriman? Fadzuqul azab, maka rasakanlah hari ini azab di hari akhirat kelak, bima kuntum takfurun, karena kamu kufur dulu kepada aku. Okay. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata yaumal qiyamati hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Itu terjemahan dia, saya buat di situ. Abdullah bin Abbas kata hari itu ialah hari kiamat. Yang dimaksudkan dengan yaum dalam ayat tadi ialah esok ni, pada hari kiamat. Hari itu dia kata hari ketika menjadi putih berseri wajah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjadi hitam wajah ahli bid'ah. Ini orang yang mai setelah Nabi SAW, mereka ubah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka dakwa ini ajaran Nabi, sedangkan ini bukan ajaran Nabi SAW.
wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Hitam habis buat ni muka depa. Ibnu Abbas kata. Ni tuan-tuan nak tengok di mana tafsiran ni, buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir nakalkan riwayat ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita tengok tafsir ni, kita akan faham terus bahawa Ahlussunnah wal Jamaah ni bukan baru muncul tahun 250 ketika lahirnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia pula Abul Hasan Al-Asy'ari ni tuan-tuan yang mengasaskan akidah Ahlussunnah yang dipanggil dengan nama Al-Asy'ariyah ni. Dia awal kehidupan dia pengikut Mu'tazilah. Di hujung hayat dia barulah dia kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan dia asaskan, dia meneruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mempertegaskan ketika masa tu Mu'tazilah muncul, Mu'tazilah menyesatkan umat Islam pada waktu itu, dialah pembetul balik. Bukan dia asas, tapi oleh kerana kita silap guna istilah, boleh menyebabkan musuh menyerang kita. Mereka kata Ahlussunnah main lambat, celah tu jadi siapa dia yang ada tu. Jadi kita kena berjelas elok-elok bagi orang clear dalam persoalan ini supaya tak timbul kekeliruan. Mana Ahlussunnah ni muncul zaman Abdullah bin Abbas lagi, khususnya tuan-tuan zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Ali, sebab zaman Sayyidina Ali lah munculnya kumpulan Al-Khawarij, mendakwa orang Islam juga. Puak-puak Khawarij ini pula qurra, pembaca Al-Quran. Semua mereka ni orang yang hafal Al-Quran, baca Al-Quran sedap tapi tak faham. Mereka rasa mereka lagi faham daripada para sahabat. Sedangkan masa turun Quran, siapa yang tengok peristiwa itu berlaku tuan-tuan? Sahabat. Dia tolak sahabat, dia kafirkan semua para sahabat. Semua para sahabat kufar kata mereka. Dia kira nak tafsir ikut dan dia tak mau pakai tafsiran yang diberikan oleh para ulama sahabat, Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas dan ramai lagi lah para sahabat yang ada pada ketika itu tuan-tuan. Sebab tu Abdullah bin Abbas bagi penerangan di hari akhirat esok ni ada golongan Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah ni masa dia lagi dia sebut dah istilah tersebut. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Istilah ini muncul pada akhir zaman sahabat, iaitu pada ketika ahli bid'ah mula menunjukkan taringnya. Syiah dah mula dah sikit-sikit pada masa tu, dah start dah, walaupun lebih kepada isu politik pada ketika itu. Kemudian muncul Mu'tazilah. Ni akhir zaman sahabat Sayyidina Ali dalam 40 Hijrah. Masa ni mula dah. Kemunculan istilah ini bertujuan menggambarkan sifat utama yang ada pada golongan yang tetap berada di atas kebenaran, seperti yang dibawa oleh Nabi SAW. Nama tu tuan-tuan sebenarnya tak perlu pun nama tu, asalnya Islam cukuplah. Orang yang ikut ajaran Islam dipanggil Muslim, patutnya nama tu lah. Tapi bila muncul Khawarij kata kami pun Islam juga, Syiah pun kata kami pun Islam juga, tapi tak sama dengan hak majoriti yang ada ni. Jadi nak bagi beza tuan-tuan, maka muncullah nama Ahlussunnah wal Jamaah, nak menggambarkan hak yang benar, kumpulan yang masih berpegang seperti mana pegangan Nabi SAW, dipanggil Ahlussunnah. Mereka ialah golongan yang tetap berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca tentang Syiah pun tolak sahabat Nabi juga. Tolak sahabat Nabi bermakna tolak sunnah lah. Semua hadis sahabat riwayat semua dia tolak. Khawarij pun sama juga, mengkafirkan semua para sahabat, tolak hadis juga. Sebab tu pegangan Khawarij Quran saja. Dia pakai Quran, hadis tak mau, sebab sahabat kafir. Sebab sahabat lah yang nak riwayatkan hadis tu kat dia, dia mana percaya kat sahabat tu, dia kata sahabat tu kafir. Ali pun dia kata kafir juga, jangan kata orang lain. Khawarij lagi melampau lagi. Jadi sebab tu nama tu menggambarkan pada masa tu apa yang menjadi ciri utama golongan sesat, tolak sunnah. Nama kita Ahlu As-Sunnah. Nak tahu hak benar yang mana? Yang pegang dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah dengan makna yang umum lah, tariqah, jalan yang dipegang oleh Nabi SAW.
yang dilalui oleh Nabi SAW, iaitu berpegang dengan seluruh kandungan Al-Quran dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Nah, okey tuan-tuan. Dan mengikut petunjuk para sahabat. Sebab hadis tu yang kita nak pegang dengan sunnah tu mai ke mana? Mestilah datang daripada mulut sahabat yang mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang dituturkan oleh Nabi SAW. Al-jamaah, kan ahlu sunnah wal jamaah tu siapa? Sunnah jelas dah tadi, maknanya pegangan Nabi, iaitu Al-Quran dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diarahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi SAW, sunnah Nabi. Tapi ada satu lagi, al-jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah tu apa dia? Jadi al-jamaah dalam frasa ahlu sunnah wal jamaah asalnya tuan-tuan merujuk kepada sahabat dulu. Ahlu sunnah wal jamaah tu ialah sahabat Nabi. Sebab masa Abdullah bin Abbas sebut ni tuan-tuan, siapa yang ada pada ketika itu? Sahabatlah yang ada. Takkan nak suruh ikut tabi'in kot. Mesti kena ikut para sahabat. Sebab yang datang dulu sebelum tabi'in ialah sahabat. Jadi al-jamaah di sini ialah kumpulan yang tetap berpegang teguh dengan kebenaran ni, sahabat pada ketika itu. Kemudian barulah at-tabi'in. Mai zaman tabi'in, tengok kelompok pegangan terbanyak umat Islam yang didokong oleh golongan at-tabi'in, dan seterusnya zaman at-tabi'in. Pasal apa 3 zaman ini disebut? Sebab zaman inilah yang Nabi sebut khairun nas, sebaik-baik manusia, atau dalam riwayat yang lain menyebutkan khairu ummati, sebaik-baik umat aku. Lepas tiga generasi ini. Nanti kita akan baca lah hadis-hadis itu dalam bab yang pertama, ketika Al-Imam Al-Bukhari memperkenalkan tajuk Fadailus Sahabah ni. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Tapi saya tak mau baca ialah ni. Lagi sampai tuan nak baca pula kan. Kita tinggallah biar sampai di tempat dia nanti tuan-tuan. Jadi maknanya kita orang ahli sunnah wal jamaah ni kalau tak mau cara bab sahabat ni tak kena lah. Memang tak patut nak tak mau ambil tahu para sahabat ni. Sebab nama kita ataupun ahli sunnah wal jamaah tu merujuk kepada siapa? Salah satunya ialah sahabat. Kita tak boleh buang para sahabat daripada kehidupan orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syiah memang dia tak mau dah sahabat. Bagi mereka orang ahli sunnah ni takdis sahabat. Takdis ni mensucikan sahabat melampau daripada kita. Kita bukan soal melampau, tapi nanti kita akan tengok macam mana, setara mana pentingnya kedudukan para sahabat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Kita ni tuan-tuan yang menjadi, kita kata neraca untuk kita ukur, untuk kita jadikan contoh teladan dalam hidup kita ni di kalangan manusia ni ada 3 tuan-tuan. Satu, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jelas lah, ni baru ni duk sambut maulid Nabi SAW. Memang Nabi lah contoh ikutan, uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Yang kedua apa dia? Nabi-Nabi dulu sebelum Nabi kita. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah kata pada cerita, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran tentang para Nabi tu, pada Nabi Adam AS sampailah sebelum Nabi Muhammad tu, ada ibrah, ada pengajaran yang sangat banyak yang kamu kena belajar daripada hidup mereka. Mana tu contoh lagi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang menjadi contoh dalam kehidupan kita ialah para sahabat. Pasal apa? Pasal mereka lah generasi yang terbaik yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, yakni generasi sahabat tu adalah generasi terbaik. Nanti kita tengok ayat Quran dia tuan-tuan. Jadi 3 ni tak boleh tinggal ni tuan-tuan. Kena baca cerita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena baca cerita nabi-nabi yang terdahulu.
Dan Allah kata faqsusil qasas, cerita kisah nabi-nabi dulu ni. Tapi surah-surah tak buat tentang sirah nabi-nabi terdahulu, qasasul anbiya, tak ada tajuk tu tuan-tuan. Sirah nabi kita ada jugalah kan. Tengah-tengah surah dia ada kuliah khas tentang sirah nabi. Alhamdulillah. Tapi tentang anbiya dulu, qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi terdahulu, saya tak pernah jumpa lagi secara khusus. Kenal Nabi Adam, Nabi Idris, sampailah Nabi Isa alaihissalam. Kena belajar. Dan Allah kata ada pengajaran dalam kehidupan dia, satu kita tak mau dengar. Kita tak dengar pun, tak ada ketengahkan dalam masyarakat. Kita buat silap. Tuan-tuan di sini pun carilah mana-mana tok guru bagi tahu tu, kami nak mengaji tajuk cerita nabi-nabi terdahulu. Tak mau tajuk lain, tajuk tu kami nak dengar tu. Dan yang ketiganya cerita tentang sahabat. Ni tiga ni penting tuan-tuan. Baru kita contoh kita jelas dalam kehidupan kita. Dan kita mula ni dah insya-Allah. Okey, oleh kerana itulah Dr. Ali Jumaah, ni dalam salah satu ucapan dia sebut, bekas mufti Mesir dan ulama-ulama lain mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai golongan yang berada di atas landasan hidup baginda Nabi SAW dan para sahabat. Kita bukan ikut Nabi saja, kita juga ikut para sahabat. Sahabatlah yang tunjuk kat kita lagu mana Nabi SAW buat. Maka menjadi tanggungjawab umat Islam hari ini mengenali peribadi dan kelebihan para sahabat agar mereka dapat memastikan mereka terus istiqamah berada di atas landasan yang benar. Kena belajar, kena baca sejarah mereka, kena tahu kelebihan dan kedudukan mereka. Okey tuan-tuan, lah kita nak tengok ta'rif sahabat Nabi. Siapa yang dikatakan sahabat Nabi itu? Boleh tuan-tuan, paling saya nak minta bagi hafal sikit ni ta'rif ni, pendek lah, bukan panjang mana pun. Hak ta'rif panjang lagi pun ada, tapi saya ambil hak pendek lah, sebaris pun tak habis. Ni ta'rif sahabat Nabi, iaitu kata para ulama kita yang kata sahabat ni, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-islam. Kali lagi saya ulang tuan-tuan, tuan-tuan ikutlah pelan-pelan, salah tak apa, tutup mulut lah, tak nampak. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-islam. Saya pun taklah nak bisyarah panjang tajuk ni. Lama cerita panjang lah, kita ambil sikit lah sebagai pengenalan mukaddimah ya tuan. Makna apa tuan-tuan? Nak jadi sahabat ni dia kena cukup 3 syarat ni, iaitu sesiapa yang bertemu dengan Nabi SAW, itu syarat pertama. Mana bertemu secara jaga di zaman Nabi SAW dulu hidup. Dia pernah tatap wajah Nabi walaupun seketika, saat dia tengok Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, beriman dengannya. Dia jumpa dengan Nabi di zaman Nabi SAW hidup dulu ni, dan pada ketika itu sabit memang dia beriman ikut ajaran Islam. Wa amana bihi, dan yang ketiganya ialah wa mata 'alal Islam, mati dia dalam keadaan beragama Islam. Ni syarat nak jadi sahabat. Jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, maknanya dia mengucap syahadatul haq, tak sabit dia ni munafik. Macam Abdullah bin Ubay, dia mengucap tapi masyhur, mutawatir kata dia ni munafik, dia pura-pura, macam-macam dia buat khonak kepada Islam dengan geng-geng dia. Itu keluar lah. Ni yang memang confirm dia beriman kepada ajaran Islam. Dan yang ketiganya, syarat dia ialah dia mati pun dalam keadaan beragama Islam. 3 tu syarat. Maka jadilah, layaklah satu orang tu dipanggil sahabi. Lelaki
ataupun perempuan. Cukuplah kita ambil banyak tu tuan-tuan. Saya ada lagi nanti dalam hadis nanti dia syarah pula sikit lagi. Saya cerita panjang tentang tu sikitlah. Nah, tuan-tuan hafallah pelan-pelan no. Man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-islam. Kita tuan-tuan nasab nabi pun tak hafal no. Tapi duk hafal hal lain pula pakai payah. Nah, kena tahulah juga. Sekolah saya buat dan nak ceramah tak boleh sempena Maulid tahun ni. Tak dibenarkan buat apa-apa ceramah. Jadi kita buat kuis bertulis. Ada 30 soalan. Semua berkait dengan Nabi SAW. Bila kita bagi kat pelajar tuan-tuan, tingkatan 1, tingkatan 2, dia sampai tingkatan 3 ya. Hantar balik kertas tuan-tuan. Adalah sikit-sikit isi, hak lain tu kosong. Tak tahu Nabi SAW. Tak tahu kisah-kisah yang berlaku sekitar kelahiran Nabi ya. Bukan kita nak tanya banyak pun. Budak kita tak tahu. Turunan Nabi SAW, payah tuan-tuan nak ingat no. Muhammad bin Abdullah, ingat budak-budak kita. Bin Abdul Muttalib, ingat lagi. Lepas tu tak nampak lah. Bin Hashim. Lepas tu bin Abdul Manaf. Lepas tu bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, sampai 21 sampai Adnan lah lagi payah. Sebenarnya boleh buat, nak pergi ingat ni. Ada cara ulama kita buat. Tu kena mengaji kuliah sirah lah. Tuan panggil lebih ada satu kuliah sirah. 3 tajuk ni bagi ada tuan-tuan di surau kita ni supaya kita dapat, walaupun tak banyak mana pun, rupanya kita ada gambaran zaman Nabi itu, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, bagilah ada gambaran. Okey, kita terus lagi takbih pula ni. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat Nabi. Apa pegangan kita, prinsip kita sebagai orang Ahlus Sunnah terhadap golongan yang dipanggil sahabi. Okay. Saya ambil sikit ni daripada kitab Aqidah At-Tahawiyah. Abu Ja'far At-Tahawi dia buat kesimpulan tentang akidah yang mesti ada kepada orang Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Dia letak tajuk tuan-tuan, Hubbu Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta, sayang, kasih hub kepada para sahabat Nabi. Kita dengan para sahabat ni bukan sekadar kita hanya kena kenal, tapi kita kena sampai rasa sayang kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Abu Ja'far At-Tahawi? Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita, yakni kita wa Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai, mengasihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kena sampai tahap tu, barulah betul akidah kita dengan para sahabat. Kita kalau orang kita tak sayang tuan-tuan, payah kita nak ikut mereka. Tapi bila kita ada sayang, ada kasih, kita ikut insya-Allah. Wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, tapi cinta dan kasih kita kepada para sahabat ni tak sampai peringkat melampau. Kita tidak melampau dalam mengasihi salah seorang di antara mereka. Kita tak ada sampai melampau, ghulu, tak ada dalam akidah Rasulullah. Kita sayang kat sahabat Nabi. Wala natabarra' min ahadin minhum, kita tidak membenci kepada mana-mana sahabat. Tak boleh benci sahabat mana pun, sabit dia sahabat, tak boleh kita sampai kepada tak suka dalam hati kita, tak mau sebut radhiyallahu anhu kepada sahabat. Tu salah tu, tak mau sebut radhiyallahu anhu kalau kerana benci pada sahabat. Nanti saya baca fatwa Darul Ifta' Mesir berkenaan dengan persoalan itu kepada tuan-tuan lain kali. Wa nubghidu man yubghiduhum, bahkan akidah kita terhadap para sahabat, kita kena benci kepada orang yang benci sahabat. Kita jumpa siapa-siapa lah, geng-geng mana, kita tahu dia ni benci sahabat Nabi ni, jelas, terang, tanpa dapat diselindung lagi, dia tunjuk kebencian dia kepada para sahabat. Kita orang Ahlus Sunnah, kita kena benci kat bapak tu,
Tak boleh kita tak apa dia benci kat sahabat ya. Tak boleh. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Wa nubghidu man yubghiduhum wa bi ghairil khairi yadhkurhum. Dan kita kena benci kepada orang yang suka sebut benda tak baik tentang sahabat. Bukan salah sebut para sahabat tak baik ni, tapi cara menyebut tu sampai ke peringkat orang jadi benci kepada para sahabat, tu salah lah. Tu yang tak boleh. Kita kena benci kepada orang yang buat macam tu, tuan-tuan. Contohlah saya bagi kat tuan-tuan malam ni. Ada seorang sahabat terkenal dalam sejarah, tuan-tuan, dalam sejarah Islam. Dia ni tuan-tuan tak boleh tinggal arak. Dia masuk Islam dah, tapi arak ni susah dia nak tinggal, tuan-tuan. Sehingga beberapa kali dia kena tangkap dan kena sebat dengan Nabi dan para sahabat. 40 kali sebatan. Hudud, kena hukum hudud ni bukan main-main ni. Jadi sahabat ni tuan-tuan, walaupun kita baca sejarah dia, kita tahu siapa nama dia. Bagi ulama sebut terang nama dia, sebut nama dia Nuaiman. Kita tak boleh sampai ke peringkat benci meluat. Bahkan Nabi SAW ajak kita melalui cerita Nuaiman, iaitu Nuaiman ni tuan-tuan, sekali bila dia kena tangkap minum arak, kali terakhir dia kena tangkap. Banyak ulama kata masa perang Khaybar, tawan kota-kota Khaybar. Khaybar ni perang dengan orang Yahudi. Khaybar tahun yang ke-7 Hijrah, bulan Muharram. Khaybar ni tuan-tuan, dia berbentuk kota-kota. Dia kubu yang dibina kukuh oleh orang Yahudi. Bukan satu, sekurang-kurangnya ada 9 yang paling kuat. Jadi orang Islam, umat Islam bila pergi serang ni, serang tak boleh. Serang tak berjaya nak tewaskan mereka. Mereka duduk dalam tu. Nak masuk ke mana? Sehinggalah Nabi SAW memberikan panji-panji Islam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bagi ke Ali, Nabi SAW sebut pula, esok aku akan bagi, la u'tiyanna hadzal rayata, aku akan bagi bendera ni kepada satu orang laki-laki yuhibbullah wa rasulah, orang yang cintakan Allah dan Rasulnya. Allah akan bagi kemenangan kepada kita di tangannya. Sayyidina Ali lah, esok bagi kat Sayyidina Ali. Buka. Bila buka, berjaya menawan satu kubu dia lari pergi kubu yang seterusnya. Salah satu kubu yang umat Islam berjaya tewaskan, rupa-rupanya dalam tu tempat simpan makanan dan juga minuman yang banyak. Minuman banyak kali arak. Jadi kawan ni tuan-tuan, sahabat ni, dia biasa minum arak, walaupun berhenti dah ni kan, sampai kena sebat. Tapi bila main bau, Allah macam orang isap rokok lah. Saya kata kat tuan-tuan, tuan-tuan tak faham lah kot, tak isap rokok kan. Tapi orang isap rokok dia boleh faham lah. Bau tu dia tak tahan, dia minum tuan-tuan. Bila dia kena tangkap, kena sebat 40 kali sebatan. Jadi ketika duk sebat dia tu, salah seorang sahabat yang ramai-ramai ni marah, naik meluat tengok dia, sehingga dia laknat sahabat ni, sahabat yang minum arak ni. Dia pun kata banyak kali sangat dah hang buat kerja ni. Nabi SAW larang. Nabi kata la tal'anu, jangan duk laknat dia. Jangan kamu jadi pembantu syaitan untuk menyesatkan sahabat ni. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kamu kena tahu bahawa dia ni sahabat ni, walaupun dia minum arak, memang dia buat salah. Dia mengaku salah dia sanggup terima sebatan ni. Dia adalah orang yang cintakan Allah dan Rasulnya. Hadis sahih. Nak ajak kita dengan sahabat ni, dia bukan main-main. Kita baca cerita sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang bocorkan rahsia Nabi SAW masa nak serang Mekah, masa pembukaan kota Mekah. Nabi larang. Umar nak bunuh dah. Umar kata munafik. Nabi kata dia ni ahli perang Badar. Allah dah tengok hati perut dia.
Orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ni, buatlah apa kamu nak buat, Allah dah ampunkan dosa kamu. Tu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita tak boleh duk sebut hak tak baik, tapi kalau kita sebut macam tadi kita sebut nak tunjukkan bagaimana kedudukan para sahabat, bagaimana Nabi SAW ajak kita cara bermuamalah dengan orang yang buat salah. Dia buat salah, dia mengaku. Hatib buat salah, mengaku tak? Dia mengaku pada Nabi SAW. Dia bagi sebab, walaupun tak betul apa yang dia buat, Nabi pertahankan para sahabat dia. Bahkan Nabi larang kita untuk maki sahabat. La tasubbu ashabi, jangan duk maki sahabat aku. Nanti kita jumpa hadis itu lagi. Wala nadhkuruhum illa bi khair, dan kita wa ahlus sunnah tidak boleh menyebut tentang para sahabat melainkan yang baik. Walaupun kita sebut tu hak cerita tak elok dia lah, tapi kita cerita untuk ambil pengajaran yang baik, bukan memburukkan para sahabat. Itu bukan orang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sikap kita memburuk-burukkan, merendah-rendahkan kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Bahkan cinta kat sahabat ni, rasa kasih kepada para sahabat kalau ada dalam diri orang tu, itu tanda orang tu beragama, pegangan agama dia kuat. Wa imanun, tanda dia ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsan, dan tanda dia ada sifat ihsan dalam diri dia, rasa sayang dan kasih kepada para sahabat. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Bahkan siapa yang benci kat sahabat Nabi, dalam hati dia rasa meluat kepada para sahabat Nabi, itu tanda kufur kepada Allah Ta'ala, tanda dia dah kufur. Wa nifaqun, tanda munafik, sifat munafik dah ada dalam diri dia. Wa tughyan, dan tanda ada sifat melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat ni ada dalam hati dia, tuan-tuan. Saya bacalah alain terjemahan dia, panjanglah tuan-tuan. Kita memperakui pelantikan khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertamanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai suatu keutamaan dan kemuliaan terhadap semua umat Islam. Pertama sekali, nama kita orang Ahlussunnah, dia akan perakui, ya, selepas Rasulullah wafat, orang yang dilantik menjadi khalifah Islam yang pertama ialah Abu Bakar. Pasal apa? Pasal dialah manusia yang paling mulia, paling afdal dalam seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada yang lebih daripada Abu Bakar. Itu akidah tu kena ada dalam diri kita. Kemudiannya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua Sayyidina Umar. Syiah buh nama Rafidah. Syiah ni dipanggil oleh ulama-ulama kita sebagai Rafidah. Istilah ulama-ulama kita nak gambarkan Syiah, sebab Syiah ni dia banyak, tuan-tuan. Syiah ada sampai 300 mazhab. Ada yang tak sampai terkeluar daripada ajaran Islam, cuma sesatnya. Ada yang memang dianggap terkeluar pada Islam. Nak cam tang mana, tuan-tuan, dia ada sifat ar-rafdu, Rafidah, menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Kalau ada ciri-ciri tu, boleh nama Syiah apa pun, orang panggil Rafidah. Cam, tolak ni dua orang khalifah, Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Itu istilah para ulama dulu. Kalau Rawafid, tu makna terkeluar pada Islam tu. Kalau sekadar dalam kitab-kitab kita dia sebut Syi'i, kadang-kadang tak sampai keluar lagi. Dia baru sayang kepada Sayyidina Uthman lebih daripada Sayyidina Ali. Dia tak sampai keluar pada Islam lagi. Atau ulama-ulama sebut tasyayyu', dia ni cenderung kepada sesetengah pendapat Syiah, tak sampai keluar pada Islam lagi. Tapi kalau ada sifat ar-rafdu, Rafidah, menolak dua orang khalifah tadi ni, tuan-tuan, terkeluar pada Islam. Lepas tu cerca pula para sahabat tu, keluar pada Islam. Kemudiannya kepada Uthman radhiyallahu anhu, kemudiannya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita macam ni susunan ni. Susunan ini menunjukkan begitulah kedudukan mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling Rasulullah kasih Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar.
kemudian Sayyidina Uthman, dan kemudian Sayyidina Ali. Kesemua mereka adalah sahabat-sahabat yang sangat-sangat mulia, saling hormat, menghormati, sayang menyayangi, ruhama'u bainahum. Sifat sahabat Nabi. Mereka lah khulafa ar-rasyidin dan para pemimpin yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya 10 orang sahabat yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan syurga. Kita bersaksi bahawa mereka akan masuk syurga berdasarkan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Kan ada 10 orang sahabat yang dipanggil dengan nama al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang diberikan berita gembira oleh Rasulullah, pasti mereka ni masuk syurga. Tak ada siapa nak khilaf lah tentang para sahabat ni. 10 orang sahabat sebut secara khusus nama mereka. Sahabat lain buat ahli syurga juga, tapi mereka ni terlalu istimewa. Kita kena yakin benar tu. Siapa mereka tu tuan-tuan? Mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia adik-beradik sebelah ibu Nabi SAW daripada kabilah Bani Zuhrah. Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang digelar Amin Al-Ummah, orang yang paling dipercayai dalam umat ini. Nabi sebut tu ada sebab lah Nabi sebut tu. Nantilah bila sampai tajuk dia nanti kita cerita tentang siapa sahabat-sahabat yang disebutkan namanya pada malam ini tu. Ini 10 orang sahabat yang dipanggil al-asharatul mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijanjikan syurga. Kita yakin ni ahli syurga semua, pasti, tak ada sebarang syak wa sangka lagi tuan-tuan. Sesiapa yang memperelokkan perkataannya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri-isterinya yang suci, Syiah tuan-tuan bayang, dia boleh kata Aisyah penzina, dia boleh tuduh isteri Nabi itu sebagai penzina. Ni memang korang ajak tak tahu nak abang tuan-tuan. Kita panggil Ummul Mukminin, dia berkata bukan ibu Ummul Mukminin tapi ibu penzina. Bukan Islam lah kalau orang kata lagu tu tuan-tuan. Isteri-isterinya yang suci daripada segala kekejian dan juga terhadap zuriat keturunannya yang suci, Ahlul Bait, daripada segala yang tidak baik, maka sesungguhnya dia telah terlepas dari sifat nifak. Siapa yang percaya macam ni, beriman lagu tu, makna dia tak ada sifat nifak dalam diri dia. Tapi kalau mana-mana yang kita sebutkan tadi dalam hati dia ada benci, tak suka, piduk kata lebih kurang kepada golongan yang kita sebutkan tadi, ini golongan yang dipanggil al-munafiqun. Para ulama salaf yang terdahulu dan para ulama yang datang sesudah mereka dalam kalangan tabi'in, para ulama, para alim ulama yang baik dan yang mengumpulkan kata-kata para ulama fiqh dan akidah, tidak menyebutkan tentang para sahabat melainkan baik. Semua para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, carilah daripada zaman dulu tuan-tuan, semua bila sebut generasi sahabat ni semua memuji. Pesan pula kat kita dalam perkara-perkara, hatta isu-isu politik pada zaman para sahabat dulu, sampai mereka bergaduh sama-sama, mereka perang sama-sama, mereka, akidah kita ialah kena diam, jangan duk kata lebih kurang kepada para sahabat. Sebab perbalahan yang berlaku di zaman mereka tu kerana ijtihad, masing-masing nak kebaikan, tapi musuh ambil kesempatan laga-lagakan mereka. Contoh perang Jamal, Aisyah radhiyallahu anha keluar daripada Mekah, nak pergi Basrah. Nak buat apa tuan-tuan? Aisyah nak kumpulkan orang Basrah sana untuk membantu Sayyidina Ali di Madinah Al-Munawwarah. Sebab Sayyidina Ali dah tak mampu nak tangani pemberontak yang sangat banyak ada di Madinah tu.
Sayyidina Ali bila dengar lagu tu, Ali kata ini akan timbul fitnah. Kalau depa pis jumpa orang Basrah, mai serang Madinah, hancur Madinah. Ali tak bagi. Jadi Ali pun keluar dari Madinah, sekat dia, tak bagi masuk. Bila tahu tujuan sebenar, depa pun berdamai dah. Malam tu pakat tidur lena semua, tak ada masalah apa yang timbul pada malam tersebut. Tapi dalam kumpulan Sayyidina Ali tu, pemberontak ikut sama. Depa tu tuan-tuan, depa kata kalau depa ni berdamai, mampu kita. Kalau dua kumpulan umat Islam dah berdamai, hak nak naya siapa dia? Kita hak dulu bunuh Sayyidina Osman dulu. Jadi depa bahagi dua pasukan. Sebelum cerah tuan-tuan, sebelum subuh, depa serang dua-dua sekali. Satu kumpulan serang kumpulan Sayyidina Ali, satu kumpulan serang Sayyidatina Aisyah, Talha dan Az-Zubair. Masing-masing sahabat-sahabat ni dalam keadaan rasa selamat dah, kita aman dah, timbul balik rasa syak wasangka kepada kumpulan satu lagi. Sayyidina Ali tuduh Aisyah khianat, Sayyidatina Aisyah, Az-Zubair, Talha tuduh Sayyidina Ali khianat. Perang mereka sama-sama umat Islam sampai cerah. Nak bagi berhenti tuan-tuan ingat senang. Cerita tu hak tu yang betul, tapi depa cerita kat kita lagu lain. Kata Aisyah saja nak lawan Sayyidina Ali, mana ada. Cuma tindakan Sayyidatina Aisyah tu dipertikai kerana sebab tak mau dengar nasihat Sayyidina Ali. Zubair tak mau dengar. Cuma depa ijtihad itu cara terbaik nak bantu Sayyidina Ali. Tapi musuh mengambil kesempatan di tengah tu. Okey tuan-tuan, kita habis ni. Jadi semua para ulama kita dalam tajuk apa berkenaan para sahabat, semua sebut yang baik. Ulama fiqh ke, ulama tauhid ke, para alim ulama dalam bidang apa sekalipun tuan-tuan, sebut sahabat, semua sebut radhiyallahu anhum. Barang siapa yang menyebut para sahabat dengan perkataan yang buruk, maka dia tidak berada di atas jalan yang benar, yakni tidak berada di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja. Ini pedoman kita sebagai umat yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena tahu ini akidah kita terhadap para sahabat. Kita kena jaga tutur bicara kita, kajian kalau kita buat, kita membaca buku tu, baca buku ni ulama ada letak dah kesimpulan kepada kita supaya kita faham bagaimana tindakan kita terhadap para sahabat, reaksi kita terhadap para sahabat. Kalau nak buat kajian ni, batas kita jangan duk langgar, tak tentu pasal. Kalau hak kita jumpa dalam buku-buku sejarah tu bercanggah dengan yang ni, tolak yang tu, kena pakai yang ni, sebab hak ni berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tegas memerangi golongan yang cuba merendah-rendahkan kedudukan serta kemuliaan para sahabat. Imam Malik, ni saya ingat tak ada nak baca aku malam ni. Ni kita baca bulan depan lah pula. Tentang apa yang Imam Malik simpulkan daripada ayat yang ke-29 surah Al-Fath. Surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Nanti kita baca ayat ni tuan-tuan, kita akan perhabis sampai selesai tajuk ni tuan-tuan. Kan nak gerah baca malam ni? Boleh ke di Penang ni? Kita tangguhlah bulan depan lah insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan tolong tanda tang tu, lipat sikit. Kalau saya terlupa nanti Nazif pun tolong maklumkan kepada saya. Kita akan sambung apa Imam Malik sebut sebagai membuat kesimpulan terhadap pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, mengambil pengajaran daripada ayat 29 surah Al-Fatih. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan-tuan ada nak tanya apa, bolehlah.